Selamat datang saudara-saudari. Hari ini kita masuk dalam Holy Spirit and the Believer, iaitu bermakna Roh Kudus dalam hidup orang yang percaya. Dalam ada 3 bahagian yang kita nak belajar hari ini, atau minggu ini, iaitu Roh Kudus menolong orang yang percaya. Kerja pertama penyelamatan adalah menerima kebangkitan hidup kita dari kegelapan dan masuk kepada cahaya, iaitu hidup dalam Roh Kudus. Kuasa untuk hidup suci dan kerja ini untuk perkhidmatan, untuk memuliakan Tuhan ini adalah mengapa Roh Kudus datang. Dia datang untuk menolong kita. Yang kedua, kita nak belajar dan masuk dalam teliti adalah menerima Roh Kudus. Apakah cirinya bila kita menerima Roh Kudus dalam hidup kita? Dan yang ketiga, kita nak masuk belajar adalah mengapa kita nak bertutur dalam bahasa roh. Apakah manfaatnya kalau kita bertutur dalam bahasa roh? So, kita mau memasuki dan belajar. Banyak yang kita boleh belajar dan kita belajar bersama-sama. Kerana ini pun buku baru yang saya mahu masuk belajar bersama-sama. So, kita mahu belajar kerja Roh Kudus dalam hidup seseorang yang percaya. Dan kita masuk untuk belajar hari pertama, iaitu Roh Kudus menolong orang yang percaya. Yang pertama, dia memberi penyelamatan. Dia memberi kita penyelamatan dan dia juga memberi sabitan supaya kita tahu mengapa kita harus percaya dalam penyelamatan ini. Dalam Yohanes babak 16. Kita mencari dalam Alkitab. Yohanes babak 16 ayat 8. Dia berkata, ayat 8 berkata, apabila dia datang kelak, dia akan membuktikan kepada orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa, tentang apa yang benar dan tentang hukum Allah semuanya salah. Pendapat mereka tentang dosa salah kerana apa? Kerana mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Pendapat mereka tentang apa yang benar itu menjadi salah. Kerana apa? Kerana Yesus Kristus pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat Yesus Kristus lagi. Pendapat mereka tentang hukuman Allah pun salah. Kerana penguasa dunia ini sudah dihukum. Bila penguasa ini dihukum? Pada kayu salib pada masa itu. So, kita tahu bahawa ciri-ciri ini memberi
tahu kita, Roh Kudus akan memberi tahu kita apa yang benar, ya, tentang apa yang kita fikir kita tahu, tetapi sebaliknya kita memang tidak tahu. Dan kita mau belajar untuk tahu apa yang dikatakan oleh Roh Kudus, ya. Kalau tak ada kerja Roh Kudus, kita menjadi bodoh. Kita tak tahu apa kebenaran. Kita sesat jalan, ya. Itulah Roh Kudus datang supaya kita faham dan kita tahu tingkat-tingkat dosa yang kita ada, ya. Mengapa moral kita tak macam moral Tuhan, ya. Ini adalah prinsip-prinsip yang Roh Kudus akan memberi tahu kita, kamu ni sudah salah jalan, sudah sesat. Kembalilah ke jalan yang benar. Inilah kerja Roh Kudus untuk memberi kita penyelamatan ini, ya. Dan Roh Kudus ini sangat sabar, ya. Dan dia mahu kita tahu bahawa dia akan menunggu kita. Dia sangat penyabar, Roh Kudus. So, yang pertama, dia akan memberi sabitan supaya kita tahu kita ada buat salah, ya. Dan dia adalah untuk memberi tahu kita di mana kita salah, ya. Yang kedua, dia akan menghasilkan penjanaan semula dalam hidup kita. Kita akan bertukar. Hati kita yang keras ini akan bertukar menjadi hati yang tulus, yang lembut, yang boleh berfikir apa yang Tuhan mahu, ya. Ini adalah roh kita dijanakan semula. Kerana kita, sebelum kita percaya, kita dalam kegelapan. Dan bila kita percaya, cahaya masuk dalam hidup kita. Dan kita perlahan-perlahan menjadi cerah dan terang. Minda kita menjadi minda yang betul. Kebenaran yang betul masuk dalam minda kita, ya. Dalam Titus babak 3 ayat 5. Kita mencarinya. 3 ayat 5 berkata, dia menyelamatkan kita bukan kerana perbuatan baik kita, tetapi kerana belas kasihannya atas hidup kita. Allah menyelamatkan kita melalui rohnya yang mengurniakan kita kelahiran baru dan hidup baru dengan membasuh kita. Allah melimpahkan rohnya kepada kita melalui Yesus Kristus, penyelamatkan kita, supaya oleh rahmat Yesus Kristus kita berbaik semula dengan Allah dan kita menerima hidup sejati dan kekal yang benar-benar kita harapkan. Itu adalah kata-kata yang benar, ya, sungguh baiknya. Dalam Efesus babak 2 ayat 1 berkata, dahulu kamu mati secara rohani kerana kamu tidak taat kepada perintah Allah dan kamu berdosa. Ya, dahulu kita dalam kegelapan dan kita tidak taat kepada perintah Allah dan kita berdosa. Apa lagi dia memberitahu kita, ya? Dalam Yohanes babak 6 ayat 63, ya. Yohanes 6
63 berkata, yang menyebabkan manusia hidup ialah Roh Allah. Dengan kekuatan sendiri, manusia tidak dapat melakukannya kerana manusia terhad. Kata-kata yang aku katakan kepada kamu datangnya daripada Roh Allah yang memberikan hidup. Ya, hanya Roh Allah boleh memberikan kita hidup sejati. Ya. Dan apa yang kita boleh percaya kepada penyelamatan ini, iaitu dalam Roma babak 8 ayat 2. Hal itu demikian kerana hukum Roh Allah yang menyebabkan kita hidup bersatu dengan Yesus Kristus sudah membebaskan kita. Ya, sudah membebaskan kita daripada hukum dosa dan kematian. Penyelamatan ini sudah menebuskan kita daripada dosa dan kematian. Ya. Dan ini adalah jaminan bahawa rohani kita hidup. Dalam Roma babak 8 ayat 16 berkata, Roh Allah bersama dengan roh kita mengatakan bahawa kita anak-anak Allah. Ya, bila kita berdoa, kita selalu berdoa Allah Bapa. Allah Bapa kamu di syurga menerima kamu sebagai anak-anaknya. Sungguhkah bertuah kamu menjadi raja dan permaisuri Allah. Sungguh baiknya Tuhan kita. Ya. Dan dalam 1 Yohanes babak 5 ayat 6 berkata, Yesus Kristuslah yang datang ke dunia dengan air baptisannya dan dengan darah kematiannya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan kita. Dia datang bukan dengan air sahaja, tetapi dengan air dan darah. Roh Allah sendiri memberikan kesaksian bahawa hal itu benar. Kerana Roh tidak pernah berdusta. Roh suci Allah tidak pernah berdusta. Ya. Ada 3 saksi dia berkata. Roh Allah, air dan darah. Dan ketiga-tiganya memberi kesaksian yang sama. Itulah kita tahu bahawa Tuhan sangat belas kasihan kepada kita. Sungguh baiknya Tuhan. Ya. Roh Allah, air dan darah, dan ketiga-tiganya memberikan kesaksian yang sama. Ya, kesaksian bahawa penyelamatan ini adalah benar-benar. Ya. Ini memberitahu kita bila kita ada Roh Kudus dan kita adalah orang yang percaya, Roh Kudus akan menolong kita. Ya. Dia akan membuat sabitan dalam hidup kita, hati kita, supaya kita tahu perkara benar dan perkara yang tidak benar. Kita membuat keputusan. Ya. Dia akan menggunakan rohnya untuk menjanakan hidup kita semula. Kerana ada masanya minda kita ni, pikiran kita ni tidak betul. Dan dia mahu membetulkan pikiran kita. Ya. Dan dengan Roh Kudus ini boleh berlaku dalam hidup kita. Dia akan bebaskan kita daripada kuasa dosa dan kematian. Itulah kita boleh dikatakan suci. Tuhan suci, kamu pun suci. Ya. Dan
Roh Kudus akan menjaminkan batin kita ini berjalan dekat sehari demi sehari dalam penyelamatan ini. Ya. Kerana Roh Yesus Kristus berkata, bila saya sudah pergi ke Allah Bapa, saya akan mengutus seorang penolong, iaitu Roh Kudus Allah, supaya dia berada bersama-sama kamu selama-lamanya. Kita mesti tahu macam mana berhubung dengan Roh Kudus supaya kita boleh hidup dalam sabitan Tuhan, kita boleh hidup dalam pertolongan Roh Kudus. Sekian, terima kasih. Shalom.